Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda selaku pengarang utama Kertas Kajian dari Universiti Teknologi Mara Kedah dan bersama saya Dr. Nur Syahidah binti Muhammad Akhir selaku pengarang bersama bagi Kertas Kajian ini. Pada hari ini, saya akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Pelaksanaan Wakaf dalam Institusi Sekolah Tahfiz. Sebelum bermula, saya akan membentangkan abstrak bagi kajian saya ini. Institusi tahfiz semakin mendapat sambutan dan tempat di hati masyarakat. Kini, pembelajaran di institusi tahfiz sangat terkenal sehinggakan ada pihak yang sanggup mewakafkan harta mereka kepada institusi ini. Senario ini menjadikan pendidikan tahfiz semakin berkembang hingga ke hari ini. Amalan wakaf telah menjadi sebati dengan institusi tahfiz kerana masyarakat juga turut mengejar pahala yang berpanjangan dengan memberikan sumbangan di jalan agama. Artikel ini memfokuskan dua objektif utama, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis wakaf yang kebanyakannya dilaksanakan di institusi tahfiz, dan yang kedua, mengenal pasti institusi tahfiz yang melaksanakan instrumen wakaf. Artikel ini merupakan kertas konseptual menggunakan kaedah kualitatif yang menggunakan kaedah kutipan data kepustakaan. Hasil kajian mendapati bahawa antara wakaf yang kebanyakan yang dilaksanakan di institusi tahfiz ialah wakaf pendidikan dan wakaf tunai. Selain itu, terdapat beberapa institusi tahfiz yang berjaya mendapatkan hasil manfaat wakaf. Sekiranya sistem wakaf diuruskan dengan lebih meluas dan efisien, situasi ini akan membantu masyarakat untuk berwakaf dengan lebih mudah sekaligus membantu negara dalam sektor pendidikan, khususnya bagi membangunkan pendidikan tahfiz ini. Beralih kepada pendahuluan. Sememangnya, amalan wakaf telah mula wujud sejak zaman kegemilangan Islam. Antara peranan wakaf pada ketika itu termasuklah penubuhan pusat pengajian yang berorientasikan sumber wakaf. Sejak permulaan awal Islam pada awal abad ke-7 Masihi, sektor pendidikan telah mula dibiayai oleh wakaf dan sumbangan masyarakat. Menurut sumber sejarah, pada awal abad ke-20 Masihi, di Baitul Maqdis, Palestin terdapat 64 buah sekolah di mana kesemuanya adalah berasaskan wakaf. Daripada jumlah sekolah tadi, 40 buah sekolah telah diwakafkan oleh pemerintah dan Gubernur Ayyubid dan Mamalik. Universiti Al-Azhar yang dibina pada tahun 972 Masihi di Kahirah merupakan antara contoh institusi pendidikan yang dibiayai oleh wakaf. Selain itu juga, pelaksanaan wakaf dalam sektor pendidikan juga dapat dibuktikan dengan tertubuhnya madrasah nizamiah yang menyediakan pelbagai perkhidmatan percuma kepada semua pelajar sewaktu zaman pemerintahan Abbasiyah. Di Tanah Melayu pula, instrumen wakaf turut menjadi amalan oleh masyarakat setempat sejak munculnya kedatangan Islam pada abad pertama Hijrah, iaitu melalui pedagang Arab, terutamanya dari Yaman. Instrumen wakaf ini mula mendapat perhatian terutama dalam sektor pendidikan Islam. Secara kronologinya, institusi pendidikan yang berasaskan wakaf ini telah dimulakan dengan penubuhan pondok yang kemudiannya diikuti dengan pembinaan madrasah dan tahfiz yang lebih sistematik. Kini, kewujudan pusat tahfiz semakin berkembang dan mendapat tempat di hati masyarakat. Keadaan ini mendorong ibu bapa untuk menempatkan anak-anak di pusat tahfiz sebagai pilihan institusi pendidikan bagi mempelajari ilmu Al-Quran. Seiring dengan perkembangan semasa, institusi tahfiz juga mengorak langkah kemajuan dari masa ke semasa. Di Malaysia, institusi tahfiz terbahagi kepada dua pemilikan, iaitu tahfiz kerajaan dan juga institusi tahfiz swasta. Kedua-dua kategori institusi ini menunjukkan pertambahan bilangan saban tahun dan menawarkan kaedah pembelajaran yang pelbagai yang menjadi faktor kekuatan institusi masing-masing. Institusi tahfiz juga terdapat dalam pelbagai peringkat, iaitu peringkat prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan pengajian tinggi. Bagi metodologi kajian, artikel ini merupakan kertas konseptual yang menggunakan kaedah kualitatif. Bahan bacaan yang digunakan kebanyakannya diakses daripada sumber perpustakaan yang terdiri daripada artikel jurnal, buku, tesis dan prosiding. Beberapa buah perpustakaan telah dilawati untuk mendapatkan bahan rujukan, antaranya Perpustakaan UiTM Kedah, Perpustakaan Universiti Malaya dan juga Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.
Artikel-artikel jurnal juga turut diakses daripada laman sesawang yang diiktiraf dan yang membincangkan permasalahan yang sama dengan tajuk artikel ini, iaitu pelaksanaan wakaf dalam institusi tahfiz. Manakala, sampel kajian iaitu beberapa institusi sekolah tahfiz di beberapa negeri diambil daripada kajian-kajian lepas untuk mengenal pasti jenis wakaf yang dilaksanakan oleh institusi tersebut. Sebelum saya teruskan dengan dapatan dan perbincangan kajian saya ini, saya akan menerangkan definisi bagi wakaf. Selain zakat dan sedekah, wakaf juga merupakan salah satu instrumen penting dalam Islam. Al-Wakaf sering dibahasakan sebagai wakaf. Perkataan Arab iaitu Al-Habs bererti penahanan, Al-Man bermaksud larangan dan Al-Tasbil yang bermaksud menyalurkan pada jalan Allah. Ketiga-tiga perkataan ini membawa maksud yang sama dengan wakaf. Yayasan Wakaf Malaysia mendefinisikan wakaf dari segi bahasa sebagai menahan atau menghalang. Dari segi istilah ataupun syarat pula, wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut merupakan antara jenis-jenis wakaf yang digunakan di institusi sekolah tahfiz. Hasil kajian mendapati antara jenis wakaf yang menjadi pilihan di kebanyakan institusi tahfiz adalah wakaf pendidikan. Di Malaysia, pelaksanaan wakaf pendidikan telah lama diamalkan dalam kalangan umat Islam, terutama apabila melibatkan institusi pendidikan berbentuk tradisi. Institusi pendidikan tahfiz merupakan antara institusi tradisi yang mengaplikasikan wakaf pendidikan. Kebanyakan pusat pengajian Islam di Malaysia dibina dengan bantuan harta wakaf. Sorotan kajian yang dilakukan mendapati kebanyakan mekanisme wakaf pendidikan merangkumi bidang agama dan di peringkat sekolah. Berdasarkan kajian Muhammad Hasbi bin Zainal 2012, pengkaji menyatakan wakaf yang dikutip akan diagihkan kepada institusi pendidikan dalam aspek keagamaan. Terdapat juga kajian lain yang menyatakan Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar telah berjaya melaksanakan 17 buah projek pembangunan wakaf yang turut merangkumi pendidikan dan keagamaan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri. Menurut Najibah Mustafa Muhammad Zamrul Muda 2014, wakaf pendidikan bermula dari pengajian tradisional di Malaysia, misalnya madrasah dan pondok, pusat tahfiz, sekolah agama negeri dan sekolah agama rakyat. Dalam sistem pendidikan Islam tradisional, masyarakat Islam mula menyerahkan tanah untuk dijadikan tapak bagi pembinaan sekolah agama. Akhirnya, amalan ini semakin diikuti oleh masyarakat yang ingin mewakafkan harta mereka untuk pembinaan tempat tinggal tenaga pengajar. Secara asasnya, wakaf pendidikan ini adalah berorientasikan aset kekal seperti tanah, surau, bangunan dan sebagainya. Terdapat banyak kelebihan wakaf pendidikan jika dibandingkan dengan wakaf yang lain. Melalui wakaf pendidikan, institusi pendidikan dapat mengembangkan wakaf yang diperoleh mereka, terutama institusi tahfiz yang mengalami masalah kewangan. Tambahan itu juga, antara kelebihan wakaf pendidikan adalah dapat menjadi ejen pembangunan masyarakat Islam. Di samping itu juga, wakaf pendidikan ini membuka medan untuk melaksanakan amal kebajikan serta memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Dalam pada itu juga, amalan wakaf ini turut melahirkan masyarakat Islam yang menguasai ilmu wakaf serta cuba untuk mengambil peluang untuk berwakaf. Justru, keadaan ini secara tidak langsung akan dapat memajukan sektor pendidikan negara. Selain itu, hasil kajian juga mendapati antara jenis wakaf yang menjadi pilihan di kebanyakan institusi tahfiz adalah wakaf tunai. Berdasarkan daripada kajian-kajian lepas, antara wakaf yang kebanyakan dilaksanakan di pusat pengajian Islam ialah wakaf tunai. Sebelum melaksanakan projek pembinaan seperti bangunan asrama, surau, bilik kuliah dan sebagainya, dana wakaf tunai ini akan dikumpul oleh pihak institusi sehinggalah dana yang diperlukan ini mencukupi. Jadi antara kelebihan wakaf tunai dilaksanakan di sekolah tahfiz ialah konsep wakaf tunai ini dianggap sebagai wakaf yang lebih praktikal dan mesra pelanggan.
Selain itu, hasil wakaf tunai juga dapat membantu institusi pendidikan dalam mengatasi masalah kewangan yang dihadapi. Kenyataan ini diakui oleh Razali Osman 2015 yang menyatakan bahawa sekolah yang menerima dana wakaf dapat mengembangkan dana yang diperolehi tersebut melalui pelaburan. Kemudian, hasil daripada pengembangan wakaf tunai ini digunakan untuk membiayai kos pengurusan di sekolah tahfiz seperti membayar bil utiliti dan gaji guru. Ia juga boleh digunakan untuk kos pembiayaan sekolah sementara jumlah asal dana dikekalkan. Di samping itu juga, wakaf tunai juga dapat membangunkan aset atau harta yang terbengkalai seperti tanah wakaf dan bangunan wakaf. Justru wakaf tunai dilihat mempunyai kelebihan yang lebih banyak berbanding wakaf lain. Kemudian kita beralih kepada dapatan kajian yang kedua, iaitu institusi tahfiz yang dibangunkan yang menggunakan dana wakaf. Setiap institusi tahfiz melaksanakan wakaf. Jadual menunjukkan senarai beberapa institusi tahfiz yang dikenal pasti menggunakan beberapa jenis wakaf. Berdasarkan kajian oleh Muhammad Nasir Ayub AL 2020, penulis menyenaraikan beberapa institusi pendidikan yang melaksanakan wakaf, iaitu Ma'had Tahfiz An-Nahdhah, Ma'had Zubaidiyah, Pusat Pendidikan Al-Islah dan Ma'had Derang, dan juga Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Imam An-Nawawi Matin Perlis. Ma'had Tahfiz An-Nahdhah juga pernah dikaji pengurusan wakafnya oleh Farahdina Fazial 2015. Manakala, Ma'had Tahfiz Miftahul Ulum disebutkan pelaksanaan wakaf oleh Nurizan Hassan AL 2013. Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Ulumuddin pula di Selangor pernah dibincangkan wakafnya oleh pengkaji Muhammad Yusra Abdullah AL 2019. Sementara itu, Madrasah Tahfiz Az-Zin Seremban Negeri Sembilan diperoleh daripada Bulutin Yayasan Wakaf Malaysia. Secara keseluruhannya, dapat dikatakan bahawa pelaksanaan wakaf sudah lama dipraktikkan dan menjadi amalan di kebanyakan tahfiz di Malaysia. Namun demikian, pelaksanaan wakaf pendidikan dan wakaf tunai ini dilihat menjadi pilihan di kebanyakan institusi pengajian tahfiz kerana sifatnya yang lebih efisien. Sejajar dengan hasrat kerajaan yang ingin mengurangkan kebergantungan sektor pendidikan terhadap suntikan dana kewangan, wakaf tunai dan wakaf pendidikan ini dikenal pasti dapat membantu hasrat tersebut dengan perkembangan positif pelaksanaan wakaf pada masa kini. Walaupun demikian, kertas konseptual ini hanyalah terhad kepada beberapa tahfiz di beberapa negeri sahaja kerana sampel hanyalah berdasarkan kajian-kajian lepas. Justru dengan kajian ini diharapkan pengkaji di masa hadapan akan dapat melaksanakan kajian berkenaan pelaksanaan wakaf di institusi tahfiz melalui kutipan data primary dengan sampel institusi tahfiz yang menyeluruh di setiap negeri agar data yang diperoleh lebih terperinci. Jadi, sekian itu sahaja pembentangan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.